Adakah anda mahu kesudahan hidup anda seperti ini? Adakah penghinaan dan kejian menjadi pilihan anda? Jadi, Zara, awak tolong proseskan dengan segera, Tapi Encik Zahid... Ikut sajalah, okey? Encik Zahid, dapat kami dari BPR. Encik Zahid terpaksa ditahan kerana telah disyaki menerima rasuah. Cik, saya... Azman, cari dia. Zara. Telefon saya punya lawyer. Ya, Encik Zahid. Cik, Kita bawa dia ke pejabat. tak salah. Sanggupkah anda menggadaikan maruah anda hanya kerana rasuah? Sesungguhnya, hukum dunia anda sendiri dapat melihatnya. Namun, pembalasan akhirat pasti menanti. Seorang pegawai tinggi kerajaan telah ditangkap oleh Badan Pencegahan Rasuah kerana disyaki menerima rasuah. Zahid bin Zukri, 42 tahun, berasal dari Selangor, berjawatan pengarah di salah sebuah jabatan kerajaan. Allah melaknat kepada orang yang memberi dan menerima rasuah serta orang yang memberi jalan terhadap keduanya. Maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harap Tuan boleh timbangkan permohonan janda saya. Kalau dilihat daripada permohonan ini, Encik Lim tidak layak untuk memohon. Itu saya tahu. Itulah sebabnya saya datang terus kepada Tuan. Saya boleh pertimbangkan jika syarikat Encik Lim ini menepati syarat-syarat tender ini. Tapi saya minta maaf Encik Lim, Kalau Tuan tak boleh tolong, saya nak buat apa? Okey. Saya minta tidur dulu. Terima kasih, Cik. Ni apa ni, Cik Lim? Ini perkara kecil saja, Tuan. Ini habuan yang saya janjikan tempoh hari. Banyak sangat jumlah wang. Alah, itu baru untuk satu tanda tangan Tuan Zulfi. Saya cuma perlu meluluskan permohonan syarikat saya. Kalau itu, kita bagi sama rata. Rezeki jangan ditolak. Dah memang rezeki kita, Bas. Boleh juga kita gunakan duit ni untuk Zahid meneruskan pengajiannya ke pengajian tinggi. Lagi? Zahid. Hai, Cik Lim. Apa khabar? Ni, buat dua ya. Mulanya, anda dikunjungi sebagai seorang tetamu. Kemudian anda menjadi kenalan dan akhirnya menjadi sahabat baik. Sekali-kala itu, bawalah keluarga bercuti kat luar negara, Encik Zahid. Itu yang saya fikirkan, Cik Lim. Keluarga saya pun asyik bising dengan benda tu. Tapi saya ni... saya kena tunggulah. Orang kata ada percutian murah sikit. Tempat duduk tak ada masalah. Saya ada apartmen kosong kat London dan Paris. Itu biar kosong. Jangan risaulah.
Tetapkan masa, saya akan tempahkan tiket untuk Encik Zahir sekeluarga. Macam mana? Cik Lim ni buat susah aja. Mereka tahu anda mempunyai kuasa dan pengaruh. Untuk itu, apa jua bentuk suapan mampu mereka berikan bagi memerangkap anda. Cik Lim jangan bimbanglah. You percaya dengan saya, semua tanggung beres. Ya, terima kasih Encik Zahir. Saya akan jaga bahagian Encik Zahir 10%. Terima kasih Cik Lim, terima kasih. Bak kata pepatah, seperti ada udang di sebalik batu. Mereka berbudi kerana mempunyai muslihat yang tertentu. Isa? Ni, yang minta. Oh, surprise. Come on. Wow, ni. Ya? Wow. Hah? Italian silk. Macam mana? Cantik tak? Cantik, bang. Italian sir. Bang. Ni duit ni. Okey. Wow. You pandai sikit-sikit ajak dia duit. Ingatlah, perangkap rasuah, gaya hidup mewah melebihi kemampuan adalah petanda rasuah. Rasuah berasal dari perkataan Arab yang berbunyi ar-rishwah. Dalam Al-Quran, rasuah digolongkan dalam kata umum batil, iaitu meliputi perbuatan jenayah seperti merompak, memeras ugut dan menipu. But actually, when we look at it more intently, the word itself gives different meanings. And therefore, we need to have a clearer view of what we understand by corruption. Sometimes, when people give as an expression of gratitude for service rendered, we wouldn't think it is corruption. But when some money is given to a person in order to induce him, to lead him to even give a service or help another person or even do his duty, then it becomes a bit more doubtful, the understanding of corruption. Sometimes people give in advance of the service required and they hope to get an adjustment and their request granted. It becomes a bit doubtful. Seperti dengan agama-agama lain, rasuah adalah satu kesalahan besar dan dari segi akhlak, kerana rasuah membawa akibat buruk bukan sahaja untuk sesiapa yang lakukan rasuah ini, tetapi membawa kerugian besar kepada masyarakat. Jadi dari kedua-dua segi ini, ajaran Buddhisme larang mengambil atau memberi rasuah. Islam amat melarang perbuatan memakan rasuah dan menerima rasuah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Yang bermaksud, dan jangan kamu makan harta kamu sesama kamu secara batil, secara tidak benar, secara salah, dan memberikan kepada hukam, yakni orang yang berkuasa di kalangan kamu, dengan tujuan kamu nak makan sebahagian daripada harta manusia secara yang tidak benar, secara yang salah, sedangkan kamu tahu. Dari tadi ni pasal apa? Mek? Pak Leman, apa khabar? Lama tak jumpa Pak Leman. Ini macam pecah perang ni, apa cerita? Minum ayak lu? Apa ni? Tarik satu. Kelas ya? Ini apa halnya ni? Bukan apa ni Pak Leman. Ni darul kita ni ada masalah. Duduk abang kat dia. Cerita kita betul tak? Kalau saya tak boleh tolong, Pak Leman boleh tolong. Betul tak? Cerita.
Macam ni Pak Leman, bukan senang nak dapat projek sekarang ni. Kalau kabel kita dengan orang dalam tak kuat, tak ada siapa nak layan. Yang tu pun dah risau apa gajo. Aku kenal. Duduk. Minum. Aku kenal pegawai kat situ. Kawan rapat orang kampung. Mandi sungai sama main goli curi jambu. Kenal rapat betul ni. Aku ni kenal dia dekat hang. Betul apa-apa pun. Tapi jangan cakap kosong saja. Kan? Uloklah apa-apa cik dia. Baru betul. Buat aku, jangan lupa. Jangan biarkan harga diri diperdagangkan. Mat, Darus, jangan amalkan rasuah. Jangan untuk mendapatkan projek melalui rasuah. Tak baik, berdosa. Ingat sikit. Kita belum lagi kena tangkap. Kalau kena tangkap, tak pasal-pasal mengerekut dalam penjara. Oh, relax tak habis. Tujuklah ni tak apa. Bos main golf. Bos relax. Selain kelemahan pentadbiran, peraturan jabatan yang longgar juga boleh mewujudkan peluang rasuah untuk berlaku. Apakah sebenarnya rasuah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan? Ya. Tuan Yusof ada? Tuan Yusof? Oh, dia tak ada. Dia ada tugas kat luar. Esok baliklah tu. Ada apa ni? Ni ada sedikit pemberian daripada bos saya, Cik Mazlan dari Kilat Corporation. Buat susah je. Terima kasih ya. Di negara kita, lazimnya rasuah dikenali sebagai duit kopi, tumbuk rusuk, makan suap dan sebagainya. Secara umumnya, rasuah ditakrifkan sebagai satu perbuatan sama ada menerima atau memberi apa-apa suapan atau sogokan berbentuk wang, hadiah, harta, perkhidmatan, jawatan dan sebagainya dengan niat sebagai dorongan untuk melakukan satu tindakan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997, terdapat 3 kesalahan rasuah yang kerap berlaku, iaitu: pertama, kesalahan menerima dan memberi rasuah. Mat. Tolong, Mat. Bos. Kurang pun kau datang. Besok aja lah. Jam berapa ni tak balik? Sambil esok boleh. Tak boleh betul. Janganlah, Mat. Bolehlah, Mat. Lapan saja. Lain kali. Janganlah. Bolehlah, Mat. Bolehlah lain kali tak ada. Macam ini lapan. Member lah kamu, Mat. Okey, Mat. Okey, Mat. Hai, Mat. Puan Zahra. Apa hal ini? Tak ada, ni Cik Zahir dah lah. Cik Zahir dah balik dah. Ini kepala untuk Cik Zahir ke? Tak apa. Besok saya jumpa dia. Ya? Okey, pagi besok Cik Zahir ada. Pagi esok Okey. Kedua, perbuatan mengemukakan dokumen atau apa-apa resit palsu dengan niat hendak memperdayakan prinsipalnya juga boleh ditakrifkan sebagai rasuah. Encik Rahim tanda tangan ni. Di sini tercatat kita telah terima 10 buah komputer. Atas pemenasan saya, cuma ada 8 buah aja yang ada. Di mana 2 lagi Encik Rahim? Pembayaran telah dibuat. Alah, engkau diam-diam saja sudahlah. 2 komputer tu aku minta gantikan dengan wang tunai. Buat tampung belanja aku berkursus di London nanti. Kalau tidak, macam mana aku nak hidup dekat London tu? Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Apa halnya, bang? Asal tanah yang abang pohon. Bila abang pohon tu? 3 bulan lepas. Oh, apa nama syarikat abang tu? Menara Citra. Menara Citra, ya? Tolonglah luluskan tanah tu, ya. Beginilah, bang. Petang ni saya akan mempengerusikan mesyuarat untuk pembelian tanah tu. Abang tak usah risaulah, tahulah saya apa nak buat.
Yang berbahagia Datuk Pengerusi, agenda seterusnya ialah berkaitan permohonan tanah kerajaan bagi tujuan pertanian di Mukim Semenyih. Terdapat 4 syarikat yang memohon, iaitu Syarikat Menara Citra, Abu Wahsani, Pertanian Muda dan Syarikat Permata Hijau. Saya telah mengkaji semua permohonan-permohonan ini dan saya dapati Syarikat Menara Citra memenuhi syarat-syarat. Saya harap ahli-ahli majlis meneruskan permohonan tersebut. Dan kesalahan ketiga ialah perbuatan menggunakan kedudukan, kuasa atau jawatan untuk mendapat suapan. Zahir bin Zukri, mahkamah mendapati anda bersalah kerana menerima rasuah dan disabitkan. Di mana-mana orang yang didapati melakukan kesalahan rasuah, hukuman berat pasti menanti anda, iaitu penjara selama tempoh tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Anda perlu ingat bahawa hukuman rasuah tidak saja melibatkan denda dan penjara, namun harta benda yang disyaki berpunca daripada hasil rasuah juga boleh dirampas dan disita mengikut peruntukan undang-undang. Sesungguhnya perbuatan rasuah adalah keji. Apakah anda sanggup melihat penderitaan keluarga anda berpunca daripada perbuatan anda sendiri? Adakah anda tergamak memberi makan isteri dan anak-anak anda dari hasil rasuah yang haram? Sabda Rasulullah SAW maksudnya, daging yang tumbuh hasil dari makanan yang haram itu, maka nerakalah tempat pertama baginya. Rasuah bukan saja menghancurkan keluarga bahagia, malah ianya jika dibiarkan menular akan melemahkan jentera pentadbiran kerajaan serta melambatkan pembangunan ekonomi negara. Rasuah jika tidak dibentras boleh mengakibatkan huru-hara, malah akan menjejaskan kemakmuran dan kedamaian negara yang kita kecapi selama ini. Kegigihan kerajaan mencegah rasuah bukanlah bermakna rakyat boleh berpeluk tubuh. Tanpa sokongan orang ramai, usaha membantras rasuah mungkin tinggal impian. Usaha bersepadu perlu wujud di antara kerajaan dan rakyat. Apakah sumbangan anda untuk mencegah rasuah? Sesungguhnya, rasuah boleh dicegah dan langkah pertama di tangan anda. Memang. Halo, siapa tu? Siapa di sana tu? Saya Tuan, Mazlan dari Kilat Corporation. Oh, awak yang hantar hamper di rumah saya? Ini Tuan, saya harap Tuan dapat tengokkan projek binaan di Ulu Yang tu. Saya akan beri Tuan komisen 15%. Pernahkah anda melaporkan rasuah kepada pihak berkuasa? Anda boleh membuat aduan atau memberi maklumat kepada BPR melalui beberapa cara. Berjumpa dengan pegawai di mana-mana pejabat BPR yang berhampiran. Menggunakan talian bebas tol 1-800-88-8844. Halo, BPR. Saya ingin membuat aduan berhubungan cubaan untuk memberi rasuah kepada saya. Ya. Boleh saya berjumpa dengan Encik untuk memberi maklumat lanjut? Menulis surat dan poskan ke peti surat 6,000 tanpa stamp. Atau mengirim maklumat melalui email. Sesungguhnya identiti anda sebagai pemberi maklumat akan dirahsiakan sebagaimana peruntukan undang-undang. Bukan apa, Tuan. Oleh kerana saya ni pembantu khas Cik Zahir, saya bimbang dia akan dapat tahu. Tuan jangan bimbang. Di bawah Akta BPR 1997, mana-mana pemberi maklumat akan dilindungi segala identitinya. Jadi segala maklumat saya ni rahsia lah, Tuan? Ya.
Peranan anda sebagai pegawai kerajaan ialah melaporkan kepada pegawai BPR jika diberi, dijanji atau ditawarkan apa-apa suapan rasuah. Jika gagal, anda boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Ya Allah. Jadilah seorang yang bersyukur dengan apa yang telah direzekikan oleh Tuhan kepadamu. Berwaspadalah, melakukan perbuatan rasuah bermakna anda melakukan jenayah. Elakkan diri anda dari terjebak dengan rasuah. Ingatlah, bukan anda sahaja yang merana di penjara, keluarga anda juga turut merasai keperitannya. Sanggupkah anda dihina dan dikeji kerana menggadaikan harga diri? Maruah diri tidak boleh dijual beli dan tidak boleh diletakkan harganya. Hayatilah hidup murni yang menjanjikan kedamaian dan bukannya kesengsaraan. Rasuah dihina, maruah dibina. Ringgit yang dibungkar adalah kuman bara. Berlarutan Untun tak membawa berkat, angkara bisikan nafsu, hati wajah menjadi lesu. Rasa benciku padamu